أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat daripada Allah taala, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah taala untuk sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita semuanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada fasal yang berikutnya. Dia kata: Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wahdhar, dan berhati-hatilah. Dia kata ayyuhal murid, wahai orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, kullal hazari, iaitulah dengan segala kehati-hatian. Dia kata, tuan-tuan, maknanya pada bab ini Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dia berikan penekanan yang agak besar dalam perkara ni. Sebab itu Imam Al-Haddad dia kata wahzar, hati-hati. Dia kata sekalian orang yang berjalan pada jalan Allah, kullal hazar, iaitulah semua dengan kehati-hatian kamu. Tuan-tuan, maknanya kena hati-hati sungguh. Apa dia? Min tarukil jumu'ati,
Ini yang pertama. Supaya dia tidak meninggalkan solat Jumaat dia. Itu ni yang pertama nah. Maknanya yang ni khusus bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan yang ni tak dituntut sama sekali. Dan tuan, di dalam hadis Nabi SAW ada beberapa golongan yang mereka itu tak dituntut untuk pi solat Jumaat. Kata Nabi SAW, golongan yang pertama adalah abdun mamluk, iaitulah seorang hamba yang dimiliki oleh tuan dia. Dan ni yang pertama sekali, abdun mamluk, seorang hamba yang dimiliki oleh tuan dia. Maknanya hamba. Dan tuan, yang ni tak dituntut untuk pi salat Jumaat. Yang keduanya kata Nabi SAW, imra'atun, iaitulah orang perempuan kata Nabi. Dia tak dituntut untuk pi sembahyang Jumaat. Dan tuan, kadang-kadang orang perempuan dia mengeluh, kami ni semua tak boleh. Nak solat Jumaat macam orang lelaki tak boleh. Kemudian nak ibadat macam orang lelaki pun tak boleh. Dan ada kalanya kami ni bila mai waktu-waktu tertentu, maka kami tak boleh nak melakukan ibadat kepada Allah. Dan tuan, bukan hanya setakat tu, baca Al-Quran pun tak boleh pada satu-satu waktu bagi orang perempuan. Dan tuan, tapi Masya Allah, orang perempuan adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mudah untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, orang perempuan jaga 4 perkara ni. Kalaulah dia jaga 4 perkara ni, maka dia boleh masuk ke dalam mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki, kata Nabi SAW. Dan tuan, yang pertama sekali, iqamatus salah. Hendaklah mereka mendirikan sembahyang. Dan tuan, kalau boleh pesan ni ingat, dan kita habaq kepada isteri dan juga anak-anak perempuan kita. Dan Nabi SAW kata, yang pertama, iqamatus salah. Hendaklah orang perempuan itu dia mendirikan sembahyang. Yang kedua, saumu Ramadan. Kemudian hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan tu yang kedua, bila mai bulan Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, hifzul muru'ah. Dia menjaga maruah diri dia. Dan tuan, dia jaga maruah diri dia. Tak mudah-mudah orang nak tengok maruah dia, dan dia pun tak mudah-mudah gadai maruah dia. Dan tuan, kemudian yang keempat, ta'atuz zauj. Hendaklah dia taat kepada suami dia. Dan tuan, ada orang dia tanya, Ustaz, saya suami dah lama mati ya, maka tak cukup 4 perkara ni. Dan tuan, tak cukup tak apa, buat yang mana cukup. Buat yang mana cukup. Kalau agak-agak elok lagi, cari laki lain. Contoh, ada juga orang yang dia tanya macam tu. Tuan-tuan, apa hak yang dia boleh buat, maka dia buat. Apa yang ada pada dia, maka dia buat. Dan tuan, maka 4 perkara tadi, mendirikan sembahyang, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menjaga maruah diri dia, kemudian dia taat kepada suami dia. Kata Nabi SAW, dia boleh masuk ke dalam mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki, kata Nabi SAW. Dan tuan, ni adalah kemudahan dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang perempuan.
Tuan-tuan, sebab itu ulama kata orang perempuan ni dia agak sedikit susah di dalam agama ini. Tuan-tuan, dalam agama ni dia susah antaranya tadi kita sebut. Tuan-tuan, dia tak boleh berterusan dalam beribadat pada Allah. Ada sesetengah waktu, ada sesetengah masa dia kena berhenti daripada beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, kena berhenti serta-merta. Contoh, kalaulah dia tawaf, misalnya tengah duk tawaf, tiba-tiba dia kedatangan haid, tuan-tuan, pada masa itu hendaklah dia berhenti dan keluar daripada tempat tersebut. Tuan-tuan, punya sukar, punya berat orang perempuan ni. Tuan-tuan, tapi kata ulama, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia telah menjadikan nilaian orang perempuan itu sangat besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, besar tak besar Nabi sebut tadi dah. Nah, 4 perkara yang dilakukan oleh orang perempuan, maka dia boleh masuk dalam mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu hari perempuan Ansar dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah, perempuan Ansar adalah perempuan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan Ansar adalah yang tidak malu nak bertanya berkenaan dengan perkara-perkara agama. Tuan-tuan, masya-Allah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia suka, tuan-tuan, kepada wanita Ansar, sebab depa ni tak pernah malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya berkenaan dengan agama mereka. Dan satu hari ada orang perempuan tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini tak boleh buat apa? Kalaulah ketika mana kami sedang memasak," kata perempuan ni, "tiba-tiba suami kami menginginkan kami, dia berhajat kepada kami, kami wajib meninggalkan pekerjaan kami. Ketika mana kami nak berpuasa sunat, kami kena minta izin daripada suami kami." Tuan-tuan, dia nak puasa sunat pun dia kena minta izin daripada suami dia. Tuan-tuan, ni yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Al-Majmu'. Tuan-tuan, pasal apa perempuan ni, kalau dia ada suami, dia nak puasa sunat, dia kena minta izin daripada suami dia. Tuan-tuan, ini adalah kerana bila isteri itu berpuasa, maka dia kena tahan semua sekali aktiviti, termasuklah aktiviti badan. Tuan-tuan, tak boleh, maknanya tak boleh bersetubuh dengan isteri tersebut. Maka kerana tu kata Imam Nawawi, orang perempuan, para isteri, ketika mana dia nak puasa sunat ni, maka dia kena minta izin daripada suami dia. Tuan-tuan, pasal apa? Takut-takut kalau suami ni berhajat kepada dia. Tuan-tuan, maka payah orang perempuan ni. Sehingga ke wanita Ansar ni dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ni sampai macam tu sekali, diwajibkan di dalam agama ni. Maka ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbanyakkan amalan kami kepada Allah Subhanahu wa taala?" Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila perempuan Ansar ni tanya macam tu, Nabi kata, "Soalan yang kamu tanya ni adalah soalan yang paling baik. Dan bila aku habaq kepada kamu, nanti kamu balik kepada kaum kamu dan kamu beritahu pula kepada orang perempuan yang lain," kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taatlah kepada suami-suami kalian
apa-apa yang dilakukan oleh suami-suami kalian, kata Nabi, pahalanya juga akan didapatkan kepada isteri yang taat kepada suami dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang perempuan ni dia taat pada suami dia, dia siapkan apa-apa keperluan suami dia. Tuan-tuan, segala kebaikan yang dilakukan oleh suami walaupun tak dilakukan oleh isteri, tuan-tuan, pahala itu akan dapat kepada orang perempuan tersebut. Tuan-tuan, masya-Allah, ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia tak boleh nak solat Jumaat ni, maka jangan risau. Tuan-tuan, ada banyak lagi cabang-cabang kebaikan yang dia boleh lakukan. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, manusia ni dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya daripada satu cabang sahaja. Tuan-tuan, dia akan masuk syurga daripada cabang yang bermacam-macam. Tuan-tuan, ada orang yang dia masuk syurga daripada cabang sedekah. Ada orang yang dia masuk syurga daripada cabang sembahyang. Ada orang yang dia masuk syurga daripada cabang dia berbuat baik dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan memandang rendah kepada apa juga jenis kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita jangan pandang rendah no. Kita tengok senyum dekat orang yang ni pahala sikit tak mau nak buat. Tuan-tuan, dia duk tengok sembahyang apa ni ba'diyah, sembahyang qabliyah, yang ni sikit sangat dia punya pahala dia, tak payah buat. Tuan-tuan, buatlah amalan sekalipun amalan itu nilaiannya kecil pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak tahu mana amalan kita yang Allah Subhanahu wa taala berkenan sungguh-sungguh. Tuan-tuan, ni ada satu kisah cerita. Tuan-tuan, ni cerita, tuan-tuan, tapi cerita ni ada khilaf apa ni di kalangan para ulama. Tuan-tuan, tetapi ianya bertepatan sebagaimana yang kita sebut tadi ni, yang mana kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan pandang rendah kepada mana-mana kebaikan sekalipun nilaiannya itu kecil, kata Nabi. Tuan-tuan, ada satu riwayat cerita, bila mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia meninggal dunia, tuan-tuan, maka sahabat kepada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia bermimpi berjumpa dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, cerita ni kerana cerita yang kita tak tengok. Tuan-tuan, cerita ni termasuk dalam cerita ghaibiyat, cerita di alam ghaib sana, pasal dia melibatkan kepada alam akhirat. Tuan-tuan, sebab itu ulama berbeza pandangan dalam cerita ni. Kena ingat tu. Tuan-tuan, tapi saya cerita ni apa dia? Supaya kita tidak memandang rendah kepada apa juga jenis kebaikan. Tuan-tuan, kawan sahabat kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia mimpi berjumpa dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, lalu Imam Ghazali datang di dalam mimpi dia dalam keadaan yang begitu indah, dalam keadaan yang begitu hebat dia punya penampilan dia. Sahabat dia tanya, wahai Imam, macam mana engkau boleh mendapatkan kedudukan yang besar seumpama ni? Tuan-tuan, apa jawab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Aku mendapatkan semua ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala
redha kepada sembahyang malam aku, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Tuan-tuan, benda ni Allah Taala alam lah, pasal dia benda ghaibiyat, benda yang kita tak nampak, dia di alam akhirat sana. Dan kisah ini pula adalah kisah mimpi. Tuan-tuan, kalau betul-betul lah, kalau tak betul pun tak betul lah, tuan-tuan. Tetapi apa dia ibrah, apa dia pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ni? Tuan-tuan, dia bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Kita jangan pandang rendah kepada apa pun juga kebaikan yang ada dekat dengan kita. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita tak tahu manakah dia amalan yang benar-benar dia mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah taala, jaga-jaga, dia kata, wahai orang yang berjalan pada jalan Allah, kullal hadari, dengan segala kehati-hatian, min tarkil Jum'ah, kamu jangan tinggal sembahyang Jumaat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, di sana ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man taraka salata Juma'in, kata Nabi, siapa-siapa dia yang meninggalkan 3 kali Jumaat, kata Nabi SAW, kemudian tahawana biha, dan dia meringan-ringankan salat Jumaat itu, kata Nabi. Tuan-tuan, apa dia balasan bagi orang yang dia meninggalkan salat Jumaat? Apatah lagi dia tinggalkan selama 3 kali Jumaat. Tahawunan biha, dia meringan-ringankannya. Tuan-tuan, di sini ulama dia terang. Tuan-tuan, dia tak hadir solat Jumaat ni bukan kerana apa-apa. Dia tak hadir solat Jumaat itu kerana tahawunan biha, kerana dia meringankan solat Jumaat tersebut. Tuan-tuan, mungkin kerana dia malas. Tuan-tuan, mungkin kerana dia memang tak mau dirikan solat fardu Jumaat, nak sembahyang seorang-seorang di rumah. Tuan-tuan, 3 kali Jumaat, kata Nabi SAW, taba'allahu ala qulubihim, Allah akan cop ke dalam hati dia, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, apa dia makna Allah Subhanahu wa taala cop hati satu-satu orang? Maknanya hati dia tak dapat ditembusi dengan hidayat, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau seandainya dia meninggalkan solat Jumaat itu kerana keuzuran, tuan-tuan, sebab itu fiqh ni dia begitu luas dia punya perbahasan dia. Tuan-tuan, ulama sebut, kalaulah dia tinggalkan solat Jumaat itu kerana keuzuran, ada dia punya alasan dia. Tuan-tuan, antaranya bagi orang yang sakit misalnya, tuan-tuan, maka pada masa tu dia diberikan keuzuran pada syarak. Yang tu tak apa, tuan-tuan, yang tu dia ada alasan, tuan-tuan, yang tu adalah kerana sebab. Kerana tu ulama letakkan kaedah, tuan-tuan, doalah dengan Allah Taala, tuan-tuan. InsyaAllah kita lepas habis apa ni pengajian apa ni kitab kita ni, saya duk cadang, memang saya duk ada hati sangat-sangat. Lepas ni kuliah kita nak buka hak yang membuka minda masyarakat kita. Kita tak mau, tuan-tuan, dia baca satu hukum ni kata haram, terus haram. Tak ada lagi dah jalan keluar ke macam mana, menyebabkan kita buntu di dalam kita nak mengamalkan agama kita. Tuan-tuan, kita kena ceritakan situasi yang terdekat dengan kita. Dia kena cerita situasi yang terdekat dengan kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. Tuan-tuan, alhamdulillah, benda ni saya dah mulakan dah. Saya mulakan
bila dapat peluang mengajak di Masjid Zahir. Allah ni kita buka dah, berkenaan dengan imam 4 mazhab. Kita buka yang tu. Tujuan dia untuk apa? Ni, nak buka minda kita dan supaya kita nak tengok betapa indahnya agama Allah Subhanahu wa taala dan betapa mudahnya kita beramal dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kepada seseorang melainkan benda itu benda yang sanggup untuk diterima oleh seseorang manusia. Tuan-tuan, balik pada sembahyang Jumaat tadi. Tuan-tuan, kalaulah dia ada alasan, kalau dia ada sebab, tuan-tuan, kaedah dia macam ni. Setiap perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita laksanakan. Bahkan dalam sembahyang Jumaat, kata Allah Subhanahu wa taala ni dalil, tuan-tuan. Kata wajib sembahyang Jumaat ni. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai', kata Allah. Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil kamu untuk sembahyang Jumaat, kata Allah. Tuan-tuan, masa tu kita nak kena buat apa? Bila dipanggil hari Jumaat, bila diseru supaya sembahyang Jumaat, tuan-tuan, kita kena tinggalkan semua sekali dan kita kena pi solat Jumaat. Wazarul bai', dan juga hendaklah kamu tinggalkan perniagaan pada hari tersebut. Beri laluan kepada solat Jumaat. Tuan-tuan, bila dah selesai kita solat Jumaat ni, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salah, apabila kamu dah selesai daripada mengerjakan sembahyang, kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka kamu bertebaran di atas muka bumi Allah dan kamu carilah kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ini dalil apa ni wajibnya solat Jumaat tersebut. Tuan-tuan, tapi kita manusia hidup ibarat roda. Tuan-tuan, hari ni kita kuat dan sehat hari ni. Tuan-tuan, esok belum tentu lagi keadaan kita macam hari ni. Belum tentu. Tuan-tuan, mungkin esok kita tak boleh bangun. Tuan-tuan, mungkin esok entah apa yang akan jadi kepada kita. Tuan-tuan, ketika mana satu orang dia berada dalam keadaan-keadaan tertentu dan dia tidak mampu nak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuan-tuan, dekat sini agama panggil dia sebagai rukhsah. Tuan-tuan, rukhsah ni apa dia? Kelonggaran daripada agama, kelonggaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi SAW sebut. Tadi kita sebut ada 4 golongan tak dituntut untuk dia mengerjakan solat Jumaat. Tuan-tuan, yang pertama siapa dia? Hamba yang dimiliki. Yang kedua orang perempuan. Yang ketiga sabi, iaitulah kanak-kanak kecil. Kemudian yang keempatnya adalah maridun, iaitulah orang-orang yang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, bila mana kita rangkung kering ya. Tadi ada orang belanja makan petang tadi. Belanja makan, kemudian dia pergi order ayak ais, ayak batu. Tuan-tuan, saya tak minum ayak batu. Sebab tu kalau jemput saya pergi kenduri ke apa, ayak ais jangan apa ni bagi dah. Bagi teh panas dah.
Saya pergi makan dekat kedai makan. Tengah-tengah matahari rambang ni. Tengah hari mata rambang. Order ayak minta teh o panas satu. Mesti teh o panas nah. Macam tu. Pasal apa? Dia nak jaga rengkung. Kalau tak dia jadi tak elok. Okey baik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan masya-Allah, bila mana kita faham tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala tuntut pada kita, di sinilah tuan-tuan kita akan berasa mudah di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selain daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah orang tersebut dia tidak ada keuzuran, tuan-tuan, tak ada apa-apa keuzuran pada dia, tahawunan biha, kemudian dia bermudah-mudah dengan solat Jumaat tersebut, tuan-tuan hati-hati, kata Nabi SAW, taba'allahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cop kepada hati dia. Tuan-tuan, cop ni lagu mana? Hati dia tidak akan dimasuki dengan hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia payah nak menerima petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini adalah ciri-ciri orang yang hati dia ditutup oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Allah telah tutup ke atas pendengaran mereka, Allah tutup ke atas hati mereka, dan Allah Ta'ala tutup ke atas penglihatan mereka. Tuan-tuan, disebut di dalam tafsir Al-Jalalain. Tuan-tuan, ulama kata makna Allah Subhanahu wa ta'ala tutup hati dia tak dendak kepada kebaikan. Tuan-tuan, makna Allah Ta'ala tutup telinga dia bukan peka, tetapi dia tak mau dengar perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan, mata dia ditutup bukan buta, tetapi mata dia tak nak tengok kepada perkara-perkara yang boleh menambahkan lagi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cerita dia, orang yang meninggalkan solat Jumaat ini, hati dia akan berpenyakit. Tuan-tuan, kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, mana-mana orang yang hati dia diturunkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ni dia tidak akan pernah perasan kalau dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang ada penyakit dalam hati dia, bila dia buat dosa pun dia tak rasa satu dosa. Dan sebab itu disebut oleh Nabi SAW, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat dosa seperti gunung yang akan menghempap kepala dia. Tuan-tuan, ni orang yang bertakwa kepada Allah. Manakala kata Nabi SAW, orang-orang fasik, dia melihat dosa dia seperti lalat yang berada di atas hidung dia, lalu dia tepih macam tu, maka lalat tu segera pergi daripada dia. Dan maknanya apa? Dia bermudah-mudah dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka ni masalah apabila satu orang hati dia diturunkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala lagi, jaga-jaga, dia kata jangan kamu tinggalkan al-jama'ah. Kamu jangan tinggalkan salat berjemaah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Masya Allah, salat berjemaah adalah salat yang sangat-sangat dituntut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, laqad hamamtu anna amra bis salati fatuqama
thumma ukhalif ila manazil qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim, kata Nabi. Dan tengok hadis ni kata apa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bertekad supaya salat didirikan, kemudian aku akan pi kepada setiap rumah seseorang yang tidak hadir untuk salat berjemaah, kata Nabi. Dan Nabi kata apa? Kalaulah dah masuk waktu sembahyang, aku duk berasa macam nak pi rumah seorang-seorang, kata Nabi SAW. Dan apabila aku tak dapati orang tersebut aku dapati orang tersebut tidak sembahyang berjemaah, maka aku rasa macam aku nak perintahkan agar dibakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Dan hadis ni dia ada dua pelajaran kepada kita. Dan tuan, yang pertama, hadis ni galakkan daripada Nabi SAW supaya satu-satu orang itu dia melaksanakan sembahyang 5 waktu adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan digalakkan daripada Nabi SAW. Dan tuan, walaupun sembahyang berjemaah ni muktamad di dalam mazhab Syafi'i, dia adalah fardu kifayah. Dan tuan, kalau dah ada dah satu orang imam, kemudian satu orang makmum, dan tuan, itu dah melepasi apa yang dituntut di dalam agama ni. Dan tuan, maknanya memadai dah. Kalau tempat tu ada satu orang imam, kemudian ada satu orang makmum, dan tuan, maka dah mencukupi dah tuntutan Allah pada salat berjemaah tersebut. Dan tuan, perkara ini disebut di dalam kitab Taqriratus Sadidah, berkenaan dengan salat berjemaah. Dan tuan, tetapi dia tetap dituntut sangat-sangat oleh Nabi SAW. Sehingga kata Nabi SAW, kalaulah orang ni tidak ada keuzuran, lalu dia tidak hadir ke masjid, kata Nabi. Dan Nabi nak buat apa? Fa uharriqa alaihim, aku rasa aku nak pi bakar rumah orang tersebut. Dan tuan, pelajaran hadis yang kedua ni bukan pi bakar rumah orang tu. Dan tuan, nanti jangan tengok jiran kita tak pi masjid, kita pun bubuh petrol dekat rumah dia. Kita pi bubuh petrol dekat kereta dia, cucuh api terbakar. Dia kata, yang ni perintah Nabi SAW. Dan tuan, bukan tu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, tetapi maksud Nabi akan bakar rumah orang yang tak pi solat berjemaah ni, nak tunjuk kata tuntutan yang begitu berat daripada Nabi Muhammad SAW untuk seseorang itu solat berjemaah. Dan tuan, satu hari ada satu orang sahabat Nabi SAW, dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Dan sahabat Nabi ni dia buta. Dan siapa dia yang buta ni? Iaitulah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan ni salah seorang daripada muazzin baginda Nabi Muhammad SAW. Dan satu hari Abdullah ibnu Ummi Maktum dia jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, boleh tak aku minta pengecualian daripada sembahyang berjemaah kerana aku sukar nak keluar daripada rumah. Tak ada orang yang boleh bawa aku pi ke masjid. Dan Nabi kata apa? Mula-mula Nabi kata, baik, aku benarkan engkau wahai Ummi Maktum supaya engkau mendirikan sembahyang di rumah, kata Nabi. Dan tuan, bila mana nak berpisah ni, Nabi berjalan sikit. Dan tuan, akhirnya Nabi panggil semula Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi panggil dia. Nabi kata, hal sami'tan nida?
Maaf, Nabi kata, aku nak tanya dengan kamu. Adakah kamu dengar orang azan ataupun tidak, kata Nabi. Tuan-tuan, Abdullah ibn Ummi Maktum dia kata apa? Sami'tu ya Rasulullah. Ya, aku dengar, aku masih lagi dengar orang mengalunkan azan. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Fa tusalli jama'ah. Wahai Abdullah ibn Ummi Maktum, hendaklah kamu kerjakan salat itu dengan berjemaah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, daripada perkara ni nak tunjuk kepada kita, bahawa sangat-sangat dituntut bagi setiap orang ni mendirikan sembahyang dengan cara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kecuali bagi orang perempuan. Orang perempuan ni, tuan-tuan, yang paling baik sembahyangnya adalah di rumah-rumah mereka. Hak tu yang paling baik. Tuan-tuan, tetapi tidak ada halangan bagi orang perempuan kalau tidak ada fitnah, kalau bukan kerana benda-benda hak yang lain. Tuan-tuan, dia hadir ke masjid kerana dia nak sembahyang. Tuan-tuan, dia hadir ke masjid kerana dia nak mengaji, dia nak belajar. Tuan-tuan, perkara ni sama sekali tidak dilarang oleh agama kita. Tuan-tuan, cuma dari segi lebih baik itu adalah di rumah bagi orang perempuan, tapi tidak ada halangan untuk orang perempuan untuk pergi ke masjid selama mana tidak ada fitnah ke atas mereka. Tuan-tuan, cuma yang lebih baik saja. Tuan-tuan, jadi demikian. Betapa solat jemaah ini sangat dititik beratkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, fa inna dzalika min adati ahlil batalat. Dia kata, kalaulah kamu meninggalkan salat Jumaat dan juga kamu meninggalkan sembahyang berjemaah, kata Imam Al-Haddad, tuan-tuan, rugi no. Bagi orang yang tinggal salat berjemaah ni rugi sangat-sangat. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang dia berawal-awal pi ke masjid dan juga dia balik daripada masjid, tuan-tuan, maknanya dia pi dan balik daripada masjid, tuan-tuan, kata Nabi SAW, nuzulan lahu. Nabi kata orang yang macam ni, sepanjang perjalanan dia ke masjid ataupun balik daripada masjid, nuzulan lahu, Allah menyediakan tempat yang istimewa dah bagi orang yang pergi salat berjemaah. Tuan-tuan, kerana tu sebahagian daripada riwayat kata orang yang pergi sembahyang jemaah dan balik salat berjemaah, kalaulah ditakdirkan dia mati di tengah-tengah jalan itu, tuan-tuan, dia akan terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, bagi kita ni yang pi masjid dan balik daripada masjid, nuzulan lahu, bagi dia Allah Taala dah sediakan tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, siapa-siapa yang meninggalkan salat Jumaat dan juga dia meninggalkan sembahyang berjemaah, fa inna zalika min a'dati ahlil batalan. Ketahuilah, itu merupakan kebiasaan orang-orang yang batil, kata Imam Al-Haddad. Tentang siapa dia orang batil? Iaitulah orang yang sering melakukan maksiat kepada Allah. Wasimati arbabil jahalat, dan itu juga merupakan kebiasaan bagi orang-orang yang mempunyai kejahilan di dalam diri dia, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala.
Tuan-tuan, insya-Allah berkenaan dengan perkara ahli batalat dan juga arbabil jahalat, yang ni kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.